Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda, amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham di dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah, pada hari ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah duha mingguan, anjuran bersama, yang mana kita masih lagi dalam rangka mengkhatamkan kitab penziarah kubur, bukan penyembah kubur, yang disusun oleh Al-Fadhil Kiai Ma'ruf Khazin hafizahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Dan selepas itu kita akan pergi kepada sesi tadabbur dengan tafsir. Kita mengadakan sesi tadabbur ayat-ayat suci Al-Quran, tetapi bukan tadabbur begitu sahaja. Kita mengambil panduan daripada kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran yang menghimpunkan hukum-hukum di dalam Al-Quran, iaitu kitab tafsir yang masyhur yang disusun oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Baik, kita mulai dengan kitab penziarah kubur terlebih dahulu, yang mana pengarang masih dalam rangka menerangkan, cuba menghilangkan kekeliruan yang dibawa oleh golongan Wahabi, yang mana mereka ini mengatakan bahawa kita dilarang menziarah kepada kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di muka surat 187, an Atha ibni Yasar anna Rasulullah an Atha ibni Yasar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'badu ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida. Ini hadis dikeluarkan dalam kitab Muwatta' Imam Malik rahimahullah taala, juzuk yang kedua di muka surat 73. Jadi ini antara hadis yang mereka jadikan sebagai alasan untuk melarang aktiviti menziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna hadis ini adalah diriwayatkan daripada Atha bin Yasar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW berdoa, Allahumma, ya Allah, la taj'al qabri wasanan yu'badu. Janganlah engkau jadikan kuburan aku nanti sebagai berhala yang disembah. Ishtadda ghadabullahi ala qaumin. Allah sangat murka kepada satu kaum, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida, yang mana mereka itu menjadikan kuburan nabi mereka sebagai tempat-tempat sujud, ya. Masajid dari segi bahasanya bererti tempat sujud, ya. Sajadah yang sujud, bila tambah huruf mim dia menjadi ismu makan, ya. Ia menjadi nama tempat, ya. Jadi Allah murka sesuatu kaum itu, mereka itu menjadikan kubur para nabi mereka itu tempat sujud. Jadi kata mereka, ini menunjukkan
bahawa haram kita itu pergi bermusafir untuk menziarah kepada makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi dan ini diterangkan lupa saya nak ingatkan yang rakan-rakan kita di Facebook dan juga di Zoom, insya-Allah kita berkuliah dengan baik. Tapi ada yang di TikTok ni nakal sikit lah, yang komen-komen tu banyak yang bergaduh. Jadi kita ingatkan rakan-rakan yang ikut di TikTok, tak perlu bergaduh lagi. Kita ikut kuliah dahulu. Nak bergaduh, nak apa tu nanti cari sesi lain, kita buat live khas, sesi bergaduh. Macam itu lebih afdal daripada kita bergaduh dalam majlis ilmu, bimbang hilang keberkatan dan kebaikan yang kita nak daripada majlis ilmu. Tapi kalau di Zoom, alhamdulillah kita peserta-peserta yang berdaftar. Dan kalau di Facebook, saya lihat mereka lebih cool dalam mendepani kuliah-kuliah yang mungkin berbeza daripada apa yang mereka faham selama ini. Baik. Jadi, apa maksud hadis ini? Hadis yang Nabi SAW berdoa kepada Allah Ta'ala, janganlah kuburan baginda nanti dijadikan sebagai berhala yang disembah. Dan yang apakah maksud baginda SAW? Bahawa Allah sangat murka kepada kaum yang menjadikan kuburan para Nabi itu sebagai tempat sujud. Kita nak faham hadis ini, sangat penting kita merujuk kepada huraian yang dihuraikan oleh para alim ulama', iaitu semisal Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, yang beliau ini digelar sebagai Amirul Mukminin fil Hadis. Beliau adalah raja orang-orang beriman dalam bab hadis. Ini satu gelaran yang tinggi dalam bidang hadis, menunjukkan kehebatan dan kealiman beliau dalam bidang hadis. Lalu beliau menerangkan dalam kitab Fathul Bari, ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari juga, walaupun tadi kita petik daripada Imam Malik rahimahullah ta'ala, tapi ada hadis yang seumpama ini dalam Sahih Bukhari. Lalu diterangkan, wa qala al-Baydawi lamma kanatil yahudu wan nasara yasjuduna li kuburi anbiya ta'ziman li sya'nihim wa yaj'alunaha qiblatan yatawajjahuna fi sholati nahwaha wattakhadhuha awsanan la'anahum wa ma'na al-muslimina an misli zalika. Jadi kena faham apa yang dimaksudkan itu. Dia ada latar belakang daripada apa yang didoakan oleh Nabi SAW, iaitu berkata Imam Al-Baydawi rahimahullah ta'ala, apabila orang-orang Yahudi dan Nasara, mereka ini bersujud kepada kubur para Nabi mereka kerana mengagungkan kepada Nabi-Nabi mereka. Jadi, kita dilarang dalam syariat Nabi kita Nabi Muhammad SAW, sujud kepada makhluk dilarang. Jadi, dia ada perinciannya. Kalau sujud kerana menyembah, dia sujud kepada makhluk itu dengan iktikad dia sedang menyembah kepada sesuatu yang mempunyai sifat ketuhanan, maka itu bukan sahaja haram, bahkan ianya syirik. Orang itu yang melakukan perbuatan tersebut menjadi kafir. Tetapi kalau dia sujud hanya dengan niat untuk menunjukkan tanda hormat, bukan dengan keyakinan bahawa yang dia sujud itu adalah Tuhan, tetap hukumnya haram. Dalam syariat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, hukumnya adalah haram. Berbeza dengan syariat Nabi-Nabi yang terdahulu, semata-mata sujud hormat dilakukan dalam syariat, misalnya dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam, ketika mana berkumpul semula Nabi Yusuf alaihissalam dengan ibu bapa beliau, dengan adik-beradik beliau, setelah diuji dengan pelbagai ujian. Lalu mereka itu sujud hormat kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Itu berbeza. Tak boleh kita jadikan alasan untuk kita mengamalkan benda yang sama. Kita kata adik-beradik Nabi Yusuf juga sujud pada Nabi Yusuf kerana hormat, tak ada masalah pun. Itu syariatnya berbeza. Maka bila telah dibatalkan apa yang berlaku dalam syariat Nabi-Nabi yang terdahulu, maka tidak boleh lagi diamalkan. Lebih-lebih lagi lah kalau sujud itu dengan iktikad menyembah ataupun beriktikad bahawa yang dia bersujud ke arahnya itu ada sifat-sifat ketuhanan, maka over and above benda itu haram, ia juga adalah satu bentuk kekufuran, satu bentuk perkara yang membawa seseorang itu, kalau dia orang Islam, dia menjadi murtad, na'udzubillah min zalik. Jadi ini yang dibuat oleh orang-orang Yahudi, orang Nasara. Bahkan mereka menjadikan kuburan para nabi mereka itu kiblat yang mana mereka menghadap ketika solat.
Dan mereka menjadinya sebagai berhala-berhala. Maknanya sampai kita tahu misalnya orang Nasara, mereka menyeleweng ke tahap mereka menuhankan Nabi Isa alaihissalam. Bukan saja kalau kita memuliakan Nabi Isa alaihissalam, tidak masalah. Kerana kita orang Islam memang dituntut memuliakan para Nabi dan para Rasul. Tetapi orang Nasara, mereka sampai ke tahap mendakwa ada ketuhanan pada Nabi Isa alaihissalam. Lalu itu seolahnya kita kata ausan, berhala-berhala. Maknanya yang disembah selain daripada Allah Ta'ala. Maka la'anahum. Allah Ta'ala melaknat mereka kerana perbuatan mereka tersebut. Wa mana'al muslimina an misli zalika. Dan melarang orang Islam jangan buat perkara yang sama. Jangan bersujud kepada kuburan para Nabi. Jangan menjadikan kuburan para Nabi itu sebagai kiblat. Dan jangan menyembah ataupun menuhankan para Nabi. Itu dilarang. Fa amma man ittakhadha masjidan fi jiwari salihin wa qasada tabarruka bil qurbi minhu la ta'zima lahu wa la tawajjuhu nahwahu fala yadkhulu fi dhalikal wa'in. Ini yang golongan Wahabi dia gagal membezakan. Dia hanya baca hadis, baca terjemahan dan dia faham secara literal. Tapi para ulama mereka daqiq, mereka mendalam cara hukum pasal mereka itu. Yang macam ini kata mereka sujud kepada kubur Nabi, sembahyang menjadikan kubur Nabi itu sebagai kiblat, ataupun menuhankan para Nabi, itu dilarang. Tetapi kalau ada orang, dia buat masjid berhampiran dengan kubur orang soleh. Of course lah, para Nabi tentulah orang soleh. Katakan ada orang, dia tahu ada seorang Nabi dimakamkan di situ, dia pun buat masjid di sebelah kuburan itu. Ataupun orang soleh, orang wali misalnya, diketahui misalnya ini makam Imam Syafi'i, ataupun ini makam Syekh Abdul Qadir Jalani, lalu dibuat satu masjid di sebelah kepada kuburan itu. Dan niatnya kenapa pula? Tak ada kan tempat lain nak buat masjid? Ada. Habis itu kenapa buat masjid dekat dengan kuburan orang soleh ni? Kuburan Nabi ni, kuburan wali ni, kenapa? Qasada at-tabarruka, mengambil berkat, mengambil kebaikan dengan kita tu berada hampir dengan orang soleh. Kerana satu benda yang berbeza antara umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah dengan golongan Wahabi. Golongan Wahabi ni mereka seolah-olahnya ada pemikiran bila mati, that's end of story. Kalau orang tu Nabi, orang soleh sekalipun, tapi bila dah mati tak ada apa-apa. Sedangkan umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah, kita melihat kematian ini bukan end of everything. Kematian ini hanya satu kejadian yang seseorang itu berpindah daripada alam dunia ke alam seterusnya. Ke alam akhirat lah. Tapi sebelum sampai betul-betul ke akhirat tu, ada yang namanya alam barzakh. Barzakh ni asalnya maknanya pemisah. Dia macam penghadang ataupun kita kata transit lah sebelum sampai ke alam akhirat nanti, di mahsyar, kita transit dahulu di alam barzakh. Maka kematian itulah yang memindahkan kita daripada alam dunia ke alam seterusnya. Maka di alam seterusnya itu masih ada kehidupan. Tapi kehidupan yang berbeza dengan kehidupan di alam dunia. So, bukanlah maknanya seseorang yang soleh, bila dia mati, maka terbatal kesolehan dia. Seorang Nabi yang mulia dan dimuliakan, setelah meninggal dunia, tidak lagi mulia dan tidak lagi dimuliakan. Tidak demikian. Tetap orang soleh itu ada keberkatan pada kesolehannya, walaupun selepas dia telah meninggal dunia, tetap seorang Nabi itu mulia dan dimuliakan ketika mereka masih hidup dan selepas mereka itu meninggal dunia. Jadi, setakat untuk mengambil berkat dengan membina masjid hampir dengan orang soleh. Tak kisahlah orang soleh masih hidup pun, boleh kita bina masjid dekat dengan, kita tahu misalnya, di taman tu ramai orang-orang soleh yang tinggal di situ. Orang-orang yang ahli zikir, orang-orang yang warak, orang-orang yang menjaga hukum hakam. Kita ada kemampuan, kita kata saya nak buat masjid dekat sini. Kenapa? Kan banyak tempat lain. Oh, sebab di sini orang-orang soleh. Moga-moga saya dapat kebaikan daripada orang soleh. Jadi moga-moga saya dapat kebaikan, itulah namanya tabarruk. Ambil berkat. Dan tabarruk ini tidak confine kepada kesolehan orang yang masih hidup sahaja. Bahkan dia juga merangkumi kesolehan orang yang telah meninggal dunia. Jadi kata Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, itu tidak
termasuk di dalam larangan yang dilarang di dalam hadis tadi. Semata-mata untuk mengambil berkat hampir dengan orang soleh. Bukan kerana mengagungkan ataupun menjadikan kiblat dan seumpama dengannya, maka itu dilarang. Tapi kalau sekadar mengambil berkat dengan berada hampir dengan orang soleh, itu tidak dilarang. Jadi di sini diterjemahkan secara harfi. Ada pun yang menjadikan tempat sujud dekat orang soleh itu maksudnya tempat ibadah lah, masjid atau apa yang dibina berhampiran itu. Kalau kita tanya kenapa kau buat masjid dekat dengan kubur wali ni? Sebab saya nak ambil berkat. Moga-moga dengan kesolehan wali Allah ni, Allah berkati masjid kita ni dan menjadi makmur dan sebagainya. Itu tidak masalah. Ternyata seorang sahabat, iaitu Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, iaitu anak Sayyidina Umar, selalu menjadikan makam Rasulullah SAW tempat ziarah. Babu qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Wa ma yustahabbu min zalika. Ini satu bab menceritakan tentang kubur Nabi SAW, makam Nabi SAW, dan apa yang disunatkan, apa yang digalakkan ketika berkaitan dengan kubur Nabi ni. Sallallahu alaihi wasallam. Akhbarana Malikun. Qala akhbarana Abdullah bin Dinar radhiyallahu taala anhuma anna ibna Umar radhiyallahu anhuma kana idza arada safaran aw qadima min safarin jaa qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam fa shalla alaihi wa da'a thumma sarafa. Qala Muhammadun hakadha yanbaghi ayaf'alahu idza qadima al-Madinata ya'ti qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kalau Sayyidina Abdullah bin Umar hidup zaman sekarang atau Wahabi dah wujud zaman beliau juga dia akan dilabelkan sebagai kuburiyun. Wahabi ni cukup sensitif kalau orang rajin ziarah kubur, ambil berkat di kuburan, mereka label kuburiyun, penyembah kubur. Cuba lihat. Bab menjelaskan tentang makam Rasulullah SAW dan hal-hal yang dianjurkan. Imam Malik rahimahullah taala berkata bahawa Abdullah bin Dinar radhiyallahu taala berkata bahawa Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu apabila mahu berpergian, maknanya nak musafir lah, atau datang dari perjalanan balik pada musafir, maka beliau akan singgah dulu. Maknanya nak musafir, sebelum bersafir singgah dulu ke makam Nabi SAW. Ataupun balik daripada musafir, belum sampai rumah lagi, singgah dulu ke makam Nabi SAW. Lalu beliau membaca salawat. Fasalla alaihi, bukan makna beliau sembahyang atas kubur. Solat tu boleh makna solat. Dan solat juga boleh makna salawat. Tapi salla alaihi maknanya salawat. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Apa tu? Orang yang orang-orang Islam dianjurkan berselawat ke atas Nabi, bukan solat ya. Jadi beliau berselawat kepada Nabi SAW, mungkin bagi salam, Assalamualaikum ya Rasulullah, ya. Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Habib Allah, ya. Dan beliau berdoa. Jadi Muhammad berkata, Muhammad ini perawi hadis, inilah yang dianjurkan ya bagi seseorang tu bila datang ke Madinah, adabnya hendaklah dia datang berziarah ke makam Nabi SAW. Bukannya haram pula sebagaimana yang disangkakan ya oleh golongan Wahabi. Kalaupun ada kata dibenarkan tidak boleh ziarah. Maknanya kalau ada larangan tentang ziarah ini, bukan berarti faktor ziarah ke makam Nabi SAW. Tapi faktor lain, iaitu fayakunu nahyuhu alaihi salam lidaf'il masyaqqati an ummatihi rahmatan alaihim. Ini diterangkan dalam kitab Mirqatul Mafatih. Macam kita lah kadang-kadang orang nak buat sesuatu, benda itu bagus. Tapi kita tak nak dia macam terbeban. So kita kata, tak apa-apalah, tak payah. Bukan makna tak payah tu, benda tu tak baik. Benda tu baik. Tapi kita tak nak membebankan dia. Kita kata tak perlu. Jadi kata pensyarah hadis ini dalam kitab Mirqatul Mafatih, Syarah Mishkatul Masabih, larangan Nabi SAW daripada menziarahi kubur itu bukan larangan tahrim, tetapi untuk menolak bebanan daripada umatnya dan sebagai rahmat. Kalau Nabi suruh, itu akan menjadi satu bebanan. Kita tahu sikap Nabi SAW semenjak daripada hayat baginda lagi. Baginda walaupun satu benda itu baik, tapi kalau baginda bimbang ianya membebankan umat, baginda tak buat.
tak suruh. Misalnya tentang solat tarawih. Solat tarawih itu baik. Baik untuk kita solat tarawih tiap-tiap malam berjamaah di masjid. Tapi bila Nabi SAW perhatikan sahabat-sahabat baginda, bila baginda solat, mereka ikut. Malam kedua baginda solat tarawih, lagi ramai yang ikut. Lalu pada malam yang ketiga atau malam yang keempat, baginda tidak keluar lagi. Baginda solat tarawih di rumah. Bukan berarti solat tarawih di masjid berjamaah itu dah jadi haram, tidak. Tapi baginda bimbang diwajibkan solat tarawih itu nanti membebankan umat. Begitu juga Nabi SAW bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartukum bisiwak inda kulli solah. Kalaulah tidak kerana bimbang ianya membebankan umatku, nescaya aku suruh mereka bersiwak, membersihkan mulut dan gigi. Setiap kali nak solat, kena kita bersiwak dahulu. Jangan kita solat mulut masih bau kari, masih bau nasi kandak, masih bau belacan, tempoyak dan sebagainya. Kita bersihkan dahulu. Tapi kalau kita tak bersihkan, taklah berdosa. Sebab Nabi tidaklah sampai mewajibkan. Tapi cara ucapan Nabi SAW tu, laula an asyqa ala ummati, kalaulah tidak kerana aku nanti akan membebankan umatku, la amartuhum, nescaya aku akan suruh mereka. Berarti sebaik-baiknya kita buat, ya. Tapi tidaklah sampai terlampau membebankan sehingga kalau tak bersugi sebelum solat berdosa, tidak. Tapi kalau bersugi, bersihkan dahulu gigi dan mulut kita. Macam-macam cara nak bersihkan lah. Dengan tak mestinya dengan kayu sugi, ya, dengan berus gigi boleh. Sekarang pun ada dental floss. Sekarang ni ada water flosser. Kita boleh floss makanan yang lekat dalam gigi tu guna spray air. Macam-macam cara lah. Yang penting digalakkan kita tu membersihkan mulut kita, gigi kita sebelum kita solat. Walaupun ianya tidak disuruh secara tetap oleh Nabi SAW. Jadi ini yang difahami oleh para ulama, bukan bererti haram ziarah kepada makam Nabi SAW. Alasan ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di muka 190 untuk tidak melakukan salat tarawih pada tiap malam di bulan Ramadan, sebagaimana yang kita telah sebutkan tadi. Begitu juga dalam menggunakan siwak ketika akan solat. Adakah oleh kerana demikian tarawih berjamaah di masjid dah jadi haram, ataupun siwak dah jadi haram? Tidak, tetap hukumnya sunnah. Demikian pula dengan ziarah ke makam Rasulullah SAW, semata-mata Nabi SAW tidak mahu membebankan umat, tidaklah menjadikan perbuatan itu haram, ya. Baik, tanah kuburan. Adakah mengambil tanah kuburan itu satu perbuatan yang syirik? Hati-hati, ya. Kerana golongan Wahabi ini, mereka ni sangat lantang dan juga gopoh, gelojoh nak mensyirikkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sikit yang dia tak setuju, syirik. Bukan begitu, ya. Jadi kita akan lihat bagaimana hukumnya seorang itu mengambil tanah kuburan. Kerana orang-orang Wahabi ni, kalau kita ambil tanah daripada kuburan, maka dia kata kita buat benda syirik. Jadi kita akan huraikan nanti insya-Allah secara ilmiahnya macam mana para ulama menilai hukum perbuatan mengambil tanah daripada kuburan. Dah tak banyak, tinggal beberapa halaman muka surat lagi. Nanti kita akan pergi kepada bab yang kelima nanti, ya. Bab yang kelima, W5 kan. Yang nanti akan merupakan bab yang terakhir, ya, iaitu sangat penting, larangan menuduh kafir atau musyrik. Sekarang ni orang dah tak ambil berat sangat. Beza politik dah kita sampai mengkafirkan. Beza pandangan macam baru ni, isu istighasah dengan Nabi SAW. Dia tak setuju dengan kita terangkan bahawa semata-mata istighasah dengan Nabi tidak jadi syirik. Dia terus kafirkan kita. Dia kata kita murtad, dia kata kita musyrik, dia kata haram solat di belakang kita. Dia kata kalau kita sembelih binatang jadi bangkai. Ini sebenarnya bercanggah dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah mengkafirkan orang Islam itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan semata-mata kita mendakwa kita itu pejuang sunnah, ustaz kita ustaz sunnah, kampung kita kampung sunnah, tapi perangai, pertuturan, sikap kita jauh daripada sunnah
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya cukupkan dahulu huraian kitab penziarah kubur, bukan penyembah kubur, untuk kita pergi kepada slot yang seterusnya yang saya akan kongsikan juga slide screen. Saya akan share screen, iaitu sesi tadabbur dengan tafsir. Baik, kita ada lagi berbaki tentang perbincangan tentang apa yang terkandung di dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Wa fiha sab'un wa ishruna mas'alatan. Pada Bismillahirrahmanirrahim ni ada 27 masalah. Dan kita dah sampai ke penghujung lah ya. Bahkan ada lajak lagi sampai 28 tu, kita tak akan sentuh ya. Saya dah set, saya sengaja buat font to grey, bermakna yang tu tak sesuai untuk disentuh dalam sesi tadabbur. Kalau dalam kuliah tafsir yang mendalam mungkin ya. Baik. Jadi rawa an Ka'ab al-Ahbar annahu qala al-ba baha'uhu. Sekejap kita undur sedikit kepada poin yang ke-27. As-sabi'atu wal ishrun ya. Ruwiya an Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah, telah diriwayatkan daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib, moga-moga Allah memuliakan wajah beliau, annahu qala fi qawlihi bismillah. Jadi Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu menceritakan, memberitahu tentang lafaz bismillah. Innahu shifaa'un min kulli da'in. Jadi ia merupakan kesembuhan daripada setiap penyakit. Jadi kalau kita nak berobat, walaupun kita mungkin ikhtiar cara obat hospital, kita mungkin ikhtiar cara obat kampung, kita mungkin ikhtiar cara obat homeopati, atau mungkin kita ikhtiar cara ustaz tolong doakan di air sekalipun, maka jangan kita lupa untuk bismillah. Kerana hakikat bismillah itu adalah dengan kudrah iradah Allah. Maknanya dengan Allah. Dengan nama Allah itu berarti dengan Allah. Jadi kita sembuh itu dengan izin Allah. Jadi jangan kita semata-mata tengok pada zahir usaha ikhtiar kita. Kita tak dilarang usaha ikhtiar. Kita tidak dilarang untuk berobat kalau sakit. Tapi jangan sampai kita lupa hakikat bahawa asy-syafi huwallah. Yang benar-benar menyembuhkan itu sebenarnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bismillah itu sendiri adalah kesembuhan daripada setiap penyakit, wa aunun ala kulli dawain, bahkan dia membantu setiap jenis obat. Wa amma rahman fa huwa aun li kulli man amana bihi. Maka kalimah ar-Rahman ini adalah pembantu kepada setiap orang yang beriman dengan Allah. Wa huwa ismun lam yusamma bihi ghairuhu. Jadi ar-Rahman ini khusus nama ini untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Wa amma rahim fahuwa liman taba wa amana wa amila solihah. Adapun ar-rahim ini adalah untuk siapa yang bertaubat, yang beriman dan yang beramal soleh. Jadi sebahagian daripada ahli-ahli tafsir, sebab ilmu tafsir ini sangat luas. Sebab itu kita lihat dalam Al-Quran sendiri bahawa ayat-ayat Allah ini kalau nak ditulis, maknanya kalau 7 lautan menjadi dakwat pun kering 7 lautan itu belum habis lagi. Tertulis rahsia makna daripada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pelbagai cara para ulama menafsirkan ayat-ayat suci Al-Quran, macam Bismillahirrahmanirrahim misalnya. Sebahagian ulama mentafsirkannya mengikut huruf. Farubiya an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, diriwayatkan daripada khalifah sahabat Nabi, salah seorang khulafa ar-rasyidin, iaitu Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, annahu sa'ala Rasulullah sallallahu, beliau bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tafsir Bismillahirrahmanirrahim. Faqala, katalah orang kata ini riwayat ini dhaif dan sebagainya, kita kena ingat dalam bab tafsir para ulama lenient mereka tidak strict dalam menerima hadis-hadis yang dhaif pun masih mereka itu merujuk dalam bab tafsir, kerana ia hanya sekadar syawahid. Ia hanya sekadar menjadi sokongan dan dokongan sahaja. Kerana makna daripada ayat Al-Quran itu, dari segi bahasanya pun sudah jelas.
Cuma ada riwayat-riwayat hadis yang dhaif itu dijadikan sebagai sokongan atau tambahan sahaja. Jadi tidak masalah, bukan makna ia create satu asas baru atau konsep baru, tidak. Jadi ini semua tafsiran yang masih selari dengan asas-asas yang jelas. Jadi bismillahirrahmanirrahim ini dijawab, faqala, Nabi SAW menjawab, amal ba fabila illah wa ruhihi wa nadratihi wa bahaihi. Jadi yang dikatakan huruf ba tu, itu adalah dengan, saya tak pasti apa makna la ilah di sini, tapi dengan, kita boleh katakan dengan ruhnya, dengan kegembiraannya, dengan kehebatannya, begitu. Kemudian sin fasana illah wa, itu dengan ketinggian Allah Ta'ala. Mim mulkillah, dengan kerajaan Allah Ta'ala. Jadi ba sin mim, begitu tafsiran secara huruf satu persatunya. Wa amallah, bismi Allah, kan, bismillah. Jadi bismillah tu bismi dulu, lepas tu diikuti dengan Allah. Jadi Allah itu fala ilaha illa fala ilaha ghairuhu, tidak ada Tuhan melainkannya, melainkan Allah. Wa amma rahman fal atifu alal barri wal fajir. Ar-Rahman ni yang memberi kebaikan, kelembutan kepada orang baik pun dapat limpahan sifat Rahman Allah ini, dan hatta orang yang jahat juga, masih orang jahat tu dapat makan, dapat minum, tak disambar petir, tak ditelan bumi. Jadi Rahmannya Allah Ta'ala itu mengenai orang baik dan juga orang yang tidak baik daripada kalangan makhluknya. Adapun Ar-Rahim adalah yang kasihan belas kepada orang mukmin secara khusus. Maksudnya kalau kita lihat daripada sudut ini, Ar-Rahman itu dia lebih umum. Maknanya orang-orang Islam dan orang kafir, orang-orang yang taat, orang yang maksiat, mendapat limpahan daripada nama Allah Ar-Rahman ini. Sementara Ar-Rahim, kasihan belas Allah ini khusus hanya untuk orang-orang yang beriman sahaja. Kat TikTok tak habis lagi. Berbalah bab Wahabi. Tak ada dah ni, kita tafsir ni, kita fokus pada memahami ayat-ayat Al-Quran. Wahabi ke tak Wahabi, sepatutnya kena ada kesungguhan lah untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Yang tadi dah selesai. Tajuk Ziarah Kubur tu memang itu Ahli Sunnah lawan Wahabi. Ni tafsir. Tak ada isu Wahabi kat sini. Isu kita nak faham ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi kita mohonlah kalau ada lagi Wahabi-Wahabi yang follow tu, stoplah dulu. Jangan semua benda nak gaduh, ya. Bab tafsir ni kita sama-sama ambil faham tentang makna daripada ayat suci Al-Quran. Barulah datang kat sini, ya. Diriwayatkan daripada Ka'ab Al-Ahbar radhiyallahu anhu. Beliau ni asalnya orang ahli kitab, ya. Beliau berkata, bahauhu, kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, sin sanauhu, ketinggiannya, fala syai'a a'la minhu, tidak ada yang lebih tinggi, bukan makna tinggi dari segi ukuran, ya. Tidak ada yang lebih tinggi dari segi martabat, ya, dan juga kesempurnaannya berbanding Allah Taala, tidak ada. Bal mim milkuhu. Ini masih dia tak tafsirkan dengan huruf, ya, daripada ba tadi bismillah tu kan ba sin mim, ya. Jadi ba tu adalah bahauhu, sin tu sanauhu, sementara mim mulkuhu. Sama lebih kurang macam tadilah, ya. Itu kerajaannya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bila kita baca tu kita hadirkanlah makna ni. Keagungan, kebesaran, ketinggian Allah Taala, dan Allah Taala ni atas setiap sesuatu tu maha berkuasa. Fala syai'a yu'azuhu. Tidak ada yang boleh melemahkan Allah Taala. Tapi bila kita bercakap tentang kudrah Allah ni, kita kena fahamlah, ya. Ada orang tak faham. Dia nak kias Allah Taala dengan makhluk. Jadi dia kata takkan Allah tak berkuasa kot, makhluk boleh buat macam ni, boleh buat macam tu. Kuasa Allah ni hanya berkaitan dengan perkara yang tidak mustahil. Adapun kalau perkara itu mustahil, itu tidak ada kena-mengena dengan kuasa Allah. Sebab tu kita belajar tauhid yang dia lebih detail, akan diajar tentang ta'alluq, sifat kudrah. Kudrah kuasa Allah tu dia skopnya apa? Skopnya hanya perkara yang mungkin. Boleh tak Allah Ta'ala jadikan bagi pasangan suami isteri yang telah lanjut usia,
suami sudah umur katakan 100 tahun, isteri sudah umur 95 tahun. Boleh tak Allah jadikan mereka masih dapat baby? Isterinya umur 95 tahun, mengandung, lahirkan baby. Boleh tak? Dari segi kebiasaan, mustahil. Mana boleh orang tua yang dah menopause 40 tahun yang lalu dah menopause boleh lahirkan anak lagi. Tapi dari segi akli, dari segi akal boleh terima. Allah Maha berkuasa. Allah boleh menciptakan baby untuk pasangan yang tua ni. Jangankan kata untuk pasangan yang tua, Allah dah ciptakan manusia tanpa ada bapa, seperti berlaku kepada Nabi Isa alaihissalam. Dilahirkan oleh Sayyidatina Maryam tanpa ada bapa. Bahkan lebih pada itu, Allah Ta'ala menciptakan manusia tanpa ibu dan bapa. Seperti mana Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam tidak ada ibu, tidak ada bapa. Pun Allah Ta'ala berkuasa menciptakan. Tetapi kalau orang tanya, adakah Allah Ta'ala berkuasa melahirkan anak? Itu tidak relevan. Kerana anak bagi Allah itu mustahil. Jangan pula pandai-pandai pula kias. Orang perempuan pun boleh lahir anak. Orang perempuan itu kan makhluk Allah. Pun mereka ada kebolehan, ada kuasa nak lahirkan anak. Takkan Allah yang menciptakan orang perempuan tak ada kuasa nak lahirkan anak? Ini kias yang batil. Ini kias yang salah. Kerana mengkiaskan Allah dengan makhluk. Mana boleh kiaskan benda yang tak sama? Kalau sesama makhluk pun, kalau benda itu tak sama, kita tidak boleh kiaskan. Kita tak boleh kata misalnya, oleh kerana air sirap warna merah, maka kita kias dengan red wine. Red wine warna merah, maka red wine itu haram diminum. Maka air sirap pun warna merah haram diminum. Itu batil kias macam itu. Kerana persamaan pada warna tidak memberi kesan pada hukum. Air sirap dan red wine berbeza. Kerana red wine itu memabukkan. Sedangkan air sirap tidak memabukkan. Maka red wine itu haram. Air sirap tidak haram. Padahal air sirap atau dan red wine, kedua-duanya adalah makhluk. Tapi nak kias dua makhluk yang berbeza pun sudah batal kias macam itu. Apatah lagi nak kias Allah dengan makhluk. Jadi hati-hati dalam memahami kudrah Allah, kita kena ingat kudrah Allah, kuasa Allah ni hanya bergantung, bersangkut paut dengan yang mungkin saja. Tak boleh misalnya orang tu kata, kan Allah Maha berkuasa. Maknanya kalau Allah berkehendak, bolehlah Allah ciptakan Tuhan lain. Apa masalahnya Allah Maha berkuasa? Tak masalah. Kerana Tuhan selain pada Allah itu mustahil. Maka salah kalau kamu katakan oleh kerana Allah Maha berkuasa, maka Allah menciptakan Tuhan lain. Hati-hati ya. Tapi untuk setiap yang mungkin, kita kena ingat bahawa Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Dan dikatakan bahawa setiap huruf itu adalah pembukaan kepada setiap nama-nama Allah. Ini satu sudut tafsir yang lain. Qila maknanya bukanlah kuat sangat, tapi ada ulama berpandangan demikian iaitu ba adalah pembukaan kepada namanya Basir. Sin adalah pembukaan pada nama Allah Sami'. Mim pembukaan pada nama Allah Malik. Jadi Allah, bila kita bismillah tu, Allah yang Maha melihat, Allah yang Maha mendengar, dan Allah yang memiliki segala-galanya. Wal alif adalah miftah, pembukaan pada Allah. Lam pembukaan kepada Latif. Ha pembukaan kepada Hadi yang memberi hidayah. Ra pembukaan kepada Razik yang memberi rezeki. Ha, ra di sini dalam Rahman Ha pembukaan kepada Halim. Nun pembukaan kepada Nur. Nur An-Nur, salah satu nama Allah. Dan makna kesemua ini sebenarnya adalah kita itu berdoa kepada Allah Ta'ala dalam kita memulakan setiap sesuatu. Jadi apa saja yang kita nak mulakan, kita mulai dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab itu diriwayatkan dalam hadis Nabi SAW, galakan untuk membaca Bismillah ini. Nabi SAW memberi satu bentuk peringatan kullu amrin zubalin la kullu amrin zibalin la yubda'u bil basmalah atau bismillahirrahmanirrahim bahwa aqta. Setiap urusan yang ada sesuatu kepentingan yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka urusan itu terpotong, yang ini hilang keberkatannya. Jadi apa saja kita nak buat, apatah lagi kita nak makan rezeki yang Allah kurniakan, apatah lagi kita nak memandu kenderaan yang Allah berikan, hatta orang yang nak berhubungan sesama suami isteri juga, dia hendaklah memulai dengan bismillah. Mungkinlah bacaan hujung itu berbeza,
Tapi permulaan itu mesti dengan nama Allah juga, dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang seterusnya, yang ini saya dah blur kan, berarti ini lebih kepada bahasa, perbincangan tentang bahasa, tentang huruf, ya, yang saya percaya tidak begitu sesuai dalam konsep tadabbur. Kita pergi kepada yang seterusnya. Kita ada lebih kurang 15 minit lagi, suku jam lagi dalam kuliah duha kita ini. Kita pergi kepada, sekarang ni dah pergi pada bab yang pertama. Kalau sebelum ni kita masih lagi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita dah pergi pada Fatihah itu sendiri. Kita dah pergi pada surah yang pertama daripada Al-Quran itu sendiri, iaitu surah Al-Fatihah. Al-Babul Awal fi fadailiha wa asma'iha wa fihi sab'u masail. Semuanya ada empat bab ya kat sini. Kita baru mula dengan bab yang pertama. Bab pertama pula ada 7 masalah, ada 7 perbincangan, ada 7 persoalan yang dibincangkan. Masalah di sini bukan makna problem. Wa fihi sab'u masail. Ada 7 masalah di sini bukan maknanya problem. Maksudnya persoalan. Bab yang pertama berkaitan tentang kelebihan surah Al-Fatihah, berkaitan tentang nama-nama surah Al-Fatihah. Ada 4 persoalan yang dibincangkan. Yang pertama, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahimahullah taala an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, bahawa beliau berkata, bahawa Nabi SAW bersabda, ma anzalallahu fit Taurati wala fil Injili misla ummil Quran wahya asabul masani. Wahya maksumatun ay wa qala Allah hiya maksumah baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Yang pertama, perbincangan tentang kelebihan surah Al-Fatihah ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, sebagaimana yang dikeluarkan Imam Tirmizi, bahawa Nabi SAW bersabda, tidaklah Allah Ta'ala menurunkan dalam Taurat ataupun dalam Injil satu ayat yang sama seperti Ummul Quran. Ummul Quran di sini merujuk kepada surah Al-Fatihah. Itu kalau terjemahnya Ummul Quran ni induk Al-Quran ataupun ibu Al-Quran. Tapi ini nama bagi surah Al-Fatihah. Dan dia adalah 7 yang diulang-ulang, Sab'ul al-Masani. Dan surah Fatihah ini maksumah, maknanya terbahagi. Apa maksud terbahagi? Baini wa baina abdi. Iaitu ada bahagian daripada ayat-ayat surah Fatihah itu adalah pujian kepada Allah Ta'ala. Dan sebahagian lagi itu adalah pengakuan daripada hamba-Nya. Jadi dibagi. Satu Allah, satu bahagian Allah, pujian-pujian kepada Allah. Dan sebahagian daripada Fatihah itu adalah pengakuan-pengakuan daripada hamba. Kemudian, wali abdi ma sa'al. Dan buat hamba-Ku apa yang dia mohon. Dalam Fatihah itu juga ada doa. Ihdinas siratal mustaqim. Dan seterusnya. Jadi, hamba memohon itu, Allah akan perkenankan. Jadi, ini kelebihan pertama suratul Fatihah. Yang ni saya tak sentuh, saya dah belakan. Okey. Kemudian hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala an Abi Sa'id ibn Al-Mu'alla radhiyallahu anhu qala kuntu usalli fil masjid. Satu masa saya sedang solat di masjid, lalu Rasulullah SAW panggil saya. Maknanya bukanlah tengah-tengah solat tu. Sorry. Tengah-tengah solat. Nabi tak tahu bahawa beliau sedang solat. Jadi, falam ujibhu. Jadi, saya tak jawablah. Sebab saya tengah solat. Lalu, selesai solat, saya pun ceritalah pada Nabi. Ya Rasulullah, tadi tu masa Rasulullah panggil saya tu, saya tengah solat. Jadi, Nabi SAW bersabda, alam yakulillahu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum. Jadi ini khususiyah untuk Nabi SAW. Tidakkah Allah berfirman, hendaklah kamu istajibu, asal makna zahirnya jawab. Ajaba istajibu, maknanya bila Allah dan Rasul suruh kamu, kamu jawab. Jadi ini menunjukkan bahawa Rasulullah SAW beri panduan, kalau Rasulullah yang panggil, walaupun sedang solat, ia jawab. Berdasarkan ayat tadi.
Kemudian Nabi SAW bersabda, rupanya Nabi SAW panggil tu nak ajar sesuatu. Ini la u'allimannaka suratan hiya a'zamus suwar fil Quran qabla an takhruja minal masjid. Jadi Nabi SAW berkata, sesungguhnya aku ni benar-benar nak mengajar kepada kamu satu surah yang merupakan seagung-agung surah dalam Quran. Sebelum daripada kamu keluar dari masjid ni, aku nak ajar kepada kamu surah apa yang paling agung sekali. Kemudian Nabi SAW memegang tanganku. Kemudian bila Nabi nak keluar, macam sahabat Nabi ni masih teringat-ingat lah. Tadi Nabi kata nak ajar surah yang paling agung dalam Quran. Lalu, ni Nabi dah nak keluar ni. Kata sebelum keluar pada masjid, nak ajar. Jadi, aku berkata kepada baginda, tidakkah baginda tadi bagi tahu bahawa aku akan ajar kamu satu surah atau beritahu kepada kamu satu surah yang dia itu merupakan paling agung sekali dalam Al-Quran. Macam dia risau kalau Nabi tak bagi tahu sebelum pada Nabi SAW keluar pada masjid. Lalu Nabi SAW bersabda, Alhamdulillahirabbil alamin hiya sam'ul masani wal Qur'anul azim alladhi utituhu. Jadi surah yang paling agung itu adalah surah Alhamdulillahirabbil alamin yang 7 ayat itu, dan Quran yang agung yang diberikan kepadaku. Jadi daripada riwayat ini kita dapat faham betapa surah Al-Fatihah ini adalah surah yang paling agung di dalam Al-Quran. Kemudian disebut oleh Ibnul Al-Ambari dalam kitab satu riwayat, hadatsani abi, maknanya bapa saya menceritakan kepada saya. Hadatsani Abu Ubaidillah Al-Warraq, hadatsana Abu Daud, qala hadatsana Syaiban an Mansurin an Mujahidin qala. Menarik ya. Inna iblisa la'anahullah ranna arba'a rannatin. Sesungguhnya iblis, Allah melaknat akan dia. Dia menjerit, merintih, menangis kesakitan atau benci, tempat jeritan. Jadi iblis ni rasa sangat tersakiti dalam 4 kejadian sehingga dia menjerit. Bila tu? Pertama, hina lu'ina. Bila dia dilaknat oleh Allah, dia merasa sangat tersakiti, dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan pada sebelum itu, iblis ni berada pada kedudukan yang tinggi. Sebab tu kita kena ambil pengajaran. Jangan kita itu, bila Allah letakkan kita pada satu posisi yang mulia, yang baik, jangan sampai kita merasa sombong. Jangan sampai kita lupa bahawa hidayah di tangan Allah. Kita sentiasa mohon istiqamah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi iblis bila dilaknat, dia menjerit. Wahina uhbita minal jannah, dan ketika dia dicampak keluar daripada syurga, dia menjerit. Wahina bu'isa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, apabila dibangkitkan Nabi Muhammad SAW, juga iblis menjerit. Kerana Nabi SAW ini adalah menjadi sebab hidayah kepada umat. Sedangkan iblis misinya nak menyesatkan umat manusia. Tiba-tiba dibangkitkan Nabi SAW yang menjadi hadi, yang menjadi hidayah kepada umat. Memang iblis meraunglah dengan kebangkitan Nabi SAW. Jadi kalau orang pun yang tak suka dengan Nabi SAW, yang merasa tersakiti dengan dakwah Nabi SAW, maka orang itu ada sifat iblis. Dan yang keempat, hina unzilat fatihatul kitab, iaitu ketika mana diturunkan surah Al-Fatihah, juga iblis menjerit kerana kesakitan ataupun merasa tersakiti dengan diturunnya surah Al-Fatihah. Dan diturunkan surah Al-Fatihah ini adalah di Madinah, yakni ayat dari segi kalau berbincangan ilmu Al-Quran tu, dia ada ayat yang Makki yang dianggap ayat-ayat Makkah, dan ada ayat yang Madani, itu ya ayat-ayat yang diwahyukan di Madinah. Ada definisinya tentang Madani dan Makki ini. Jadi 4 detik iblis meraung. Pertama, ketika dilaknat oleh Allah SWT. Kedua, ketika dicampak keluar daripada syurga. Yang ketiga, ketika lahirnya Nabi kita, ketika dibangkitkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, ketika diturunkan suratul Fatihah. Baik. Dalam
kelebihan dan nama-nama Al-Fatihah ni kita ada 7 perbincangan. Yang kedua daripada 7 perbincangan ini, para ulama berbeza pandangan tentang masalah bukan tafsil ada tertinggal titik dia. Tafdil ba'du suwar wal ayi ala ba'din. Boleh tak kita kata surah ni lebih afdal daripada surah ni, ataupun ayat ni lebih afdal daripada ayat ni? Jadi ulama khilaf. Ataupun mengatakan nama Allah ni lebih afdal daripada nama Allah yang lain. Asmaul Husna ya, yang kita katakan 99 nama itu yang kita tahu. Nama ni lebih afdal daripada yang ni. Boleh ke kata macam itu? Maka sebahagian mengatakan tidak ada kelebihan yang satu berbanding dengan yang lain. Kerana semuanya itu, kalau Al-Quran itu semuanya kalam Allah. Mana boleh kita kata kalam Allah ni lebih afdal daripada kalam Allah yang satu lagi? Kalam Allah tu semuanya mulia. Begitu juga nama-nama Allah. Tak ada yang kata nama Allah ni lebih daripada nama Allah yang satu lagi. Jadi ini pandangan sebahagian ya. Yang ini dipegang oleh Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, dipegang oleh Qadhi Abu Bakar Ibn Tayyib, Abu Hatim Muhammad bin Al-Hibban Al-Basti, dan juga sebahagian daripada ahli-ahli fiqh rahmatullah alaihim ajma'in, dan ada diriwayatkan daripada Imam Malik pandangan sebegini, iaitu tidak ada nak katakan surah ni lebih afdal atau nama Allah ni lebih afdal daripada yang lain. Baik. Dan Yahya bin Yahya berpandangan melebihkan sebahagian Al-Quran, maknanya surah ni berbanding dengan sebahagian yang lain. Ini satu bentuk kesalahan kata beliau. Sebab dan demikianlah Imam Malik rahimahullah taala tidak suka bahawa satu surah tu diulang-ulang tapi tidak diulang surah yang lain. Maknanya seolah-olah ada melebih-lebihkan satu ayat atau satu surah berbanding ayat atau surah yang lain. Dan diriwayatkan daripada Imam Malik rahimahullah taala, beliau berpandangan tentang ayat suci Al-Quran, na'ti bi khairin minha aw misliha. Surah Al-Baqarah ayat 106. Jadi seolah-olahnya kan di situ ada ayat na'ti bi khairin minha. Kami bila Allah menasahkan sebahagian ayat Quran, maka Allah datangkan dengan yang lebih baik daripada yang dinasahkan itu, atau yang sama. Jadi kan ada elemen lebih baik di situ. Jadi beliau mengkomen bahawa maksud lebih baik di situ adalah muhkamatun makana mansukhatin. Makna ayat yang muhkam, yang tetap, yang sabit untuk menggantikan ayat yang telah dinasahkan. Jadi ini pandangan yang pertama yang melihat bahawa tidak ada satu ayat itu nak dikatakan lebih afdal daripada ayat lain, atau satu surah lebih afdal daripada surah lain, itu tidak ada. Dan kerana apa? Kerana mereka berhujah, kalau kita kata afdal, ia memberi satu gambaran yang satu lagi itu mafdul, kuranglah. Sebab ini lebih afdal, lebih, mana yang lawannya itu kurang. Sedangkan pada setiap sesuatu itu satu, iaitu semuanya kalam Allah. Takkan kalam Allah ni kurang pula banding dengan kalam Allah yang lain. Sedangkan kalam Allah itu tidak mungkin ada kekurangan. Jadi maksud daripada yang menggambarkan ada kelebihan, kata kumpulan yang tidak bersetuju adanya lebih-lebih itu, iaitu maksudnya tidak ada dalam Taurat ataupun Injil yang sama seperti Ummul Quran. Maknanya ayat-ayat macam Al-Fatihah tu tak ada dalam Taurat dan Injil. Tapi kalau nak kira, Taurat dan Injil juga asalnya adalah kalam Allah. Jadi tak bolehlah kita kata kalam Allah dalam Quran tu lebih pada kalam Allah dalam Taurat dan Injil, padahal sama-sama kalam Allah. Tidak, maksud dia kata ada riwayat yang menunjukkan kelebihan apa yang dalam Quran itu adalah dalam Taurat dan Injil bukan kata kalam Allah tu lebih rendah ataupun kurang daripada apa yang ada dalam Al-Quran. Cuma dalam Taurat dan Injil itu tidak ada yang seumpama Al-Fatihah. Jadi Allah tidak mengurniakan kepada orang yang membaca Taurat, tidak mengurniakan kepada orang yang membaca Injil pahala sama seperti orang yang membaca Al-Fatihah. Maksud kelebihan itu daripada sudut itu. Bukan maksudnya kalam Allah tu ada yang lebih, ada yang kurang, tidak. Kerana semuanya kalam Allah yang mulia. Kerana Allah Ta'ala dengan kurniaannya telah melebihkan umat ini berbanding umat yang lain. Dan Allah Ta'ala memberi kelebihan
untuk membaca kalam Allah itu lebih daripada yang lain itu boleh. Bukan makna kalam Allah ni kurang, kalam Allah ni lebih, tapi pahala Allah boleh beri lebih. Orang baca Fatihah misalnya lebih pahala daripada orang baca Tabat Yada contohnya, boleh. Jadi ini adalah kurniaan daripada Allah kepada umat ini. Dan makna sabda Nabi SAW a'zamu suratin, iaitu dari segi pahala. Kerana tidak mungkin maksudnya Quran tu lebih afdal daripada Quran yang lain, sedangkan semuanya adalah kalam Allah. Kalau lebih afdal maknanya hak ni kurang, hak ni lebih. Tidak, maksudnya lebih dari segi pahala. Ini pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, wa qala qaumun bitafdil. Ada juga ulama yang berpandangan boleh sahaja kita katakan ayat ini lebih afdal daripada ayat satu lagi, ataupun surah ini lebih afdal daripada surah satu lagi. Itu kita akan huraikan insya-Allah dalam kuliah yang akan datang. Moga-moga apa yang kita sampaikan Allah jadikan amal soleh dan sebab kemanfaatan, kebaikan buat diri kita dunia dan akhirat. Hadza wabillahi taufiqu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Ada beberapa soalan ni. Tapi saya rasa dah terjawab dalam kuliah tadi. Tentang masjid yang dibina sebelah perkuburan. Kita dah terangkan tadi, tidak ada masalah. Bukan dengan tujuan nak mengagungkan atau nak menjadikan kuburan sebagai kiblat, tidak. Kemudian kitab tadi juga kita telah tunjukkan cover dia. Dan tapi yang tafsir ni tidak adalah. Tafsir Qurtubi boleh didapati di mana-mana.